Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Gigi Ahmad, dan kami sedang bersiaran dari rumah. Dalam Awani Pagi, kami akan membincangkan pelbagai isu, pelbagai perkara yang boleh dibincangkan. Tetapi hari ini kami ingin membicarakan ataupun membincangkan mengenai isu kesihatan yang antara lain adalah bertujuan untuk memberikan lebih pengetahuan kepada penonton setia Awani Pagi. Dan salah satu penyakit yang perlu anda tahu adalah sindrom carpal tunnel, yang merupakan sesuatu keadaan di mana berlakunya tekanan kepada saraf median dalam pergelangan tangan seseorang yang menyebabkan rasa sakit dan kebas. Gigi. Ya, betul tu. Dalam pembacaan kita pun kita lihat keadaan ini dikatakan lebih kerap berlaku kepada wanita berbanding dengan lelaki. Tapi kita perlukan mereka yang pakar untuk mengupas lebih lanjut mengenai perkara ini. Di talian Skype sudah bersedia menemani kami adalah Dr. Muhammad Faizal Sikandar, pakar ortopedik UiTM Private Specialist Center UPSC. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor, mungkin doktor boleh terangkan, doktor lebih arif menerangkan dengan lebih jelas mengenai apa itu sindrom carpal tunnel, Doktor. Baik. So, sindrom carpal tunnel merujuk kepada satu keadaan, satu sindrom di mana saraf yang melalui kawasan carpal tunnel atau terowong kapal pada pergelangan tangan tersepit, mengalami radang atau diusik disebabkan beberapa faktor tertentulah. Kalau kita ikutkan, saraf median yang melalui tapak tangan kita ni asalnya daripada saraf induk atau saraf tunjang daripada tengkuk kita, melalui belakang tulang clavicle, antara tulang otot kita pada lengan atas, siku, lengan bawah, dan masuk ke dalam terowong kapal pada pergelangan tangan. Jadi simptom ini merujuk pada keadaan di mana saraf yang kita panggil median nerve itu tersepit di kawasan pergelangan tangan. Doktor, mungkin kita nak juga tahu, dikatakan sindrom ini lebih mudah untuk berlaku kepada wanita daripada lelaki, dan pada usia berapa ia sering berlaku, Doktor? Baik, kalau secara teorinya wanita memang mudah lagi lah mendapat penyakit ini. Dia punya basis atau asasnya adalah wanita mempunyai tangan yang kecil. Oleh itu terowong kapal, tempat di mana lalunya saraf ini, tempatnya, ruangnya lebih kecil pada wanita berbanding dengan lelaki. Oleh itu wanita lebih mudah mendapat penyakit ini. Yang pertamalah. Yang keduanya, wanita yang mengandung akan ada water retention atau simpanan air yang berlebihan disebabkan oleh faktor hormon semasa mengandung. Ini kita kata physiological cause of carpal tunnel syndrome lah. Maksudnya keadaan semula jadi badan disebabkan oleh penyimpanan air yang berlebihan yang menekan pada saraf median nerve pada wanita berbanding dengan lelaki. Juga ada faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan saraf ini tersepit untuk menyebabkan carpal tunnel syndrome. Antaranya adalah penyakit-penyakit seperti kencing manis, di mana penyakit itu merosakkan saraf median nerve itu sendiri. Juga penyakit seperti gout umpamanya, di mana pengumpulan uric acid atau kristal urik itu menekan pada saraf di dalam tempat yang sempit, tempat yang terhad kita kata, di dalam terowong kapal itu. Seterusnya, faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan sindrom carpal tunnel ini adalah penyakit seperti hypothyroidism, kepatahan tulang di kawasan pergelangan tangan, seperti kepatahan tulang radius atau ulna. Ini nama-nama tulang berdekatan dengan pergelangan tangan kita. Juga tulang-tulang kecil di tangan seperti carpal bones, antaranya tulang scaphoid, juga boleh menyebabkan saraf median ini terusik dan terhasillah sindrom carpal tunnel. Selain itu, radang di kawasan ini ataupun nama lainnya osteoarthritis boleh menyebabkan keadaan yang sama. Doktor, itu antara faktor-faktor penyebab ya, Doktor, berlakunya sindrom carpal tunnel. Tapi mungkin apa risiko yang dihadapi oleh mereka yang ada penyakit ini, Doktor? Okey, kalau kita bercakap pasal risiko, kita sebenarnya bercakap pasal simptom lah. Kalau ikutkan secara amnya, simptom saraf ini boleh kita kategorikan pada dua, iaitu simptom saraf yang memberi sentuhan, deria sentuhan sensori, dan juga simptom saraf yang berbentuk motor ataupun pergerakan jari kita. Kalau median nerve ini tersepit, iaitu
apabila berlakunya carpal tunnel syndrome, biasanya simptomnya adalah berupa motor, iaitu sakit dan juga kekuatan tangan itu menjadi kurang. Kalau kita ikutkan teorinya, ibu jari kita memberi lebih kurang 50% kepada fungsi keseluruhan tangan, dan apabila median nerve ini terganggu atau tersepit dalam keadaan carpal tunnel syndrome, kita katakan ibu jari dan juga jari telunjuk, jari tengah juga akan terjejas dan menyebabkan hampir keseluruhan fungsi tangan terjejas. Makanya simptom lain di dalam carpal tunnel syndrome ini juga adalah kebas. Biasanya pada permukaan tapak tangan, juga lebih kebas itu dirasakan pada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah. Dan yang kita kata classical symptom lah ya, simptom yang klasik dalam carpal tunnel syndrome adalah dua. Yang pertamanya night symptoms, simptom yang saya ceritakan tadi, iaitu sakit kebas akan berasa lebih ketara pada waktu malam. Yang keduanya, untuk mengurangkan simptom ini, pesakit biasa akan mengurut kawasan yang sakit itu, iaitu di pergelangan tangan, atau akan bergerak tangannya untuk mengurangkan sakit. Antara lain juga kita boleh melihat risiko ataupun simptom di dalam carpal tunnel ini, termasuklah kekuatan tangan menjadi kurang, fine movement juga boleh merosot, memakai butang baju, menulis juga mungkin sebelum ni tulisannya cantik, sekarang tulisannya seperti tulisan doktor, kurang cantik ya. Itu juga boleh berlaku dalam keadaan carpal tunnel syndrome ini. Ya, doktor, kalau tugas individu itu seperti terlalu banyak menggunakan jari menaip dekat laptop tu, adakah dia boleh menyumbang kepada carpal tunnel syndrome ni, doktor? Betul, soalan yang baik. Sekarang ni kita tengok musim working from home, jadi ramai daripada kita yang menggunakan gadget dan laptop dari rumah. Kalau ikutkan teorinya, memang antara faktor risiko lain yang boleh menyumbang kepada berlakunya carpal tunnel syndrome ini termasuklah repetitive hand movement. Kita kata pergerakan tangan yang berulang-ulang tanpa berehat. Ini biasa kita lihat apabila menaip atau menggunakan gadget untuk jangka masa yang lama tanpa berehat. Satu lagi faktor risiko yang kita kaitkan dengan carpal tunnel syndrome ini adalah penggunaan mesin yang bergetar. Usage of vibratory tools seperti mesin gerudi tanah, ini juga boleh menyebabkan saraf itu terganggu, saraf median terganggu di pergelangan tangan. Doktor, mungkin doktor boleh tunjukkan bagaimana caranya untuk menguji carpal tunnel syndrome ini, sebab mungkin ada yang merasakan simptom-simptomnya tetapi tidak pasti berkenaan sindrom yang mereka alami ini, doktor. Baik, satu poin yang menarik saya kira. Saya kata menarik sebab sekarangnya trend pesakit yang merasakan mereka ada simptom biasanya akan memeriksa rawatan atau mencari penyelesaian dalam sesawang internet. Jadi sebaiknya jumpalah doktor yang bertauliah di mana pemeriksaan akan dilakukan untuk kita memastikan bahawa benar-benar pesakit itu mengalami carpal tunnel syndrome. Jadi antara pemeriksaan yang akan dilakukan oleh doktor selepas doktor menanyakan keluhan atau komplain daripada pasien, dia akan melakukan beberapa pemeriksaan lah. Antaranya dengan mengetuk pada pergelangan tangan di area, di kawasan carpal tunnel itu. Apabila doktor mengetuk di sini, akan ada pesakit biasanya, classical symptom would be merasakan renjatan seolah-olah elektrik daripada tempat yang diketuk sehingga hujung jari. Sekali lagi, 3 jari itulah. Seterusnya ada beberapa lagi pemeriksaan, kalau kita ikutkan namanya dipanggil provocative test lah, pemeriksaan untuk menjadikan simptom itu lebih ketara. Antaranya kita kata valence test, reverse valence test, panjang nama nak sebut tu, tapi nak kata pemeriksaannya spesifik untuk mencari sama ada betul-betul saraf itu tersepit di kawasan pergelangan atau tidak. Ini adalah untuk memastikan saraf yang sama tidak tersepit di tempat lain. Sebabnya saraf median ini seperti yang saya sebutkan tadi, laluannya daripada tengkuk kita sampailah ke tangan. Jadinya saraf ini boleh tersepit di sepanjang laluannya, bukan semestinya di pergelangan tangan sahaja. Ya, doktor, kalau kita lihat apa yang doktor bagi tahu tadi, risiko-risiko faktor penyebabnya, boleh tak atau boleh tak doktor sarankan untuk mengurangkan risiko ini, boleh tak ia dilakukan? Baik, so antaranya pertama saya rasa kena ada kesedaran lah. Maksudnya kita kena sedar bahawa sesuatu yang
sepatutnya tidak ada, sedang berada di situ kan. Awareness lah kita kata, maksudnya pesakit itu kena sedar dirinya mungkin ada carpal tunnel syndrome. Keduanya ialah seperti yang saya ceritakan tadi, mungkin tak habis cerita saya. Doktor yang memeriksa itu akan melihat sama ada otot pada permukaan tapak tangan di bawah ibu jari kecut atau tidak. Muscle wasting kita kata ya. Muscle wasting ini ataupun otot itu merosot daripada segi saiznya berlaku apabila carpal tunnel syndrome itu dibiarkan untuk jangka masa yang lama. Jadi menjawab soalan tadi, soalannya adalah bagaimana untuk kita mengelakkan keadaan ini. Pertamanya awareness lah, kita kena tahu yang ada sesuatu yang tidak elok berlaku. Keduanya, kita harus mengurangkan triggering factors lah. Kalau kita rasa dengan menaik lama, kita mendapat simptom seperti sakit atau kebas di pergelangan tangan, seharusnya kita ambil rehat lah, take 5 orang kata ya. Kita berehat sebentar, mungkin saranannya setiap 2 jam kita ambil 10 minit berehat, kita berhenti menaik menggunakan gadget dan buat kerja lain dulu. Seterusnya, kita tidaklah harus menyimpan keadaan itu sehingga begitu teruk sebelum kita datang menjumpa doktor. Sekarang ini trendnya adalah untuk kita banyaknya membuat belian online. Jadi antara alat yang boleh membantu, kita ada mousepad, which is kita kata carpal tunnel friendly lah ya. Dia lembut untuk pergelangan tangan kita untuk kita berehat sambil kita nak buat kerja lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, penggunaan splint. Biasanya splint ini akan dicadangkan oleh doktor untuk dipakai. Jadi splint ni kalau ikutkan ada 3 jenis. Ada soft splint, ada semi rigid splint yang keras sedikit, dan rigid splint sangat keras. Jadi biasanya doktor akan menyarankan untuk pesakit yang ada carpal tunnel syndrome untuk memakai semi rigid splint. Biasanya tempoh untuk memakai splint ini adalah lebih kurang 6 minggu dan harus dipakai pada waktu malam. Seterusnya, rawatan lain yang ada untuk carpal tunnel syndrome ini termasuklah rawatan fizioterapi. Fizioterapi pun saya rasa boleh kita cek online sekarang, di mana antara rawatan fizioterapi yang kita fokus untuk memulihkan fungsi median nerve yang tersepit pada carpal tunnel syndrome itu termasuklah kita kata nerve gliding physio. Exercise yang mudah tapi membantu untuk saraf itu daripada kurang tersepit atau kurangkan radang. Pertama. Keduanya, range of motion strengthening exercises. Ini fizioterapi ya, yang boleh kita buat sendiri di rumah. Okey doktor, kita nak bercerita lebih lanjut berkenaan rawatan carpal tunnel syndrome ini, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Bila sentuh soal berita, tiada masa untuk tunggu. Kepada anda kami bawakan fakta, susulan dan kupasan yang terkini. Tiada drama dan tiada pengulangan. Usah tunggu lama-lama. Awani 7.45 lebih awal dari biasa. Kini berwajah baru. Ini pula susulan khas pesawat Back Air di Kazakhstan. Pesawat berkenaan dilaporkan tergelincir 2 kali. Notifikasi berita terkini dan navigasi mudah. Podcast dikemas kini dengan berita dan program. Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope. Serta video tanpa had dengan scroll tanpa henti. Buat turun aplikasi baru Astro Awani sekarang. Gagalan Kerajaan Persekutuan tunai janji melaksanakan projek baik pulih sekolah Daif turut diulas Menteri Muda Pendidikan dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai. COVID-19, 2 lagi kes disyaki atau PUI direkodkan di Sarawak. So hopefully kita akan mendapat kedudukan yang lebih baik di masa-masa akan datang. Udang geragau atau bubuk dalam bahasa tempatan terkenal sebagai bahan utama dalam pembuatan belacan atau cincaluk. Amanah
di tangan kita. Ada Baik, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Okay, kami masih lagi membincangkan berkenaan dengan sindrom terowong kapal ataupun carpal tunnel syndrome bersama dengan Dr. Muhammad Faizal Sikandar yang merupakan pakar ortopedik. Doktor, kita nak teruskan dengan soalan apa agaknya rawatan, sebelum kita berhenti berehat tadi, doktor ada menjelaskan beberapa rawatan fisioterapi dan sebagainya. Mungkin ada rawatan, kami juga difahamkan ada teknik pembedahan baharu yang boleh merawat carpal tunnel syndrome ini. Baik, kalau kita bercakap pasal rawatan, secara amnya rawatan dalam bidang ortopedik ini kita bagikan kepada dua, iaitu rawatan bersifat konservatif yang tidak memerlukan pembedahan, juga rawatan yang bersifat operatif yang memerlukan pembedahan. First line treatment, rawatan aliran pertama untuk sindrom terowong kapal apabila seorang pesakit datang berjumpa dengan doktor. Rawatan pertama biasanya berupa pemakaian splint tangan, keduanya fizioterapi dan ketiganya ubat anti radang. Tapi sebelum itu harus saya tekankan, rawatan ini semuanya bergantung kepada tahap di mana pesakit itu datang berjumpa dengan doktor. Secara amnya, carpal tunnel syndrome ini dibahagikan kepada tiga tahap lah, atau tiga peringkat, iaitu peringkat awal, peringkat pertengahan dan peringkat yang kronik, very advanced stage. So kalau pesakit yang datang berjumpa doktor dengan keadaan yang advanced stage, biasanya doktor terus akan menyarankan supaya pesakit melalui pembedahan. Pada ketika itu rawatan konservatif akan kurang berhasil. Jadi bercakap pasal rawatan konservatif, tiga yang saya sebutkan tadi, iaitu splint, ubat anti radang, juga fizioterapi. Kadang-kala doktor akan menyarankan supaya kita buat suntikan steroid. Steroid ini akan mengurangkan radang di kawasan carpal tunnel untuk mengurangkan radang pada median nerve. Seterusnya membantu fungsi saraf itu untuk bertambah baiklah. Bercakap pasal pembedahan, tidak semua pesakit memerlukan pembedahan, tetapi sekarang kita melihat trend ataupun pesakit kita ada yang dalam kategori high functional demand, pesakit yang memang memerlukan penggunaan tangan untuk jangka masa yang lama dan rawatan itu harus agresif dan cepat. Untuk pesakit yang sebegini memang kita syorkan rawatan pembedahan. Kalau kita lihat pembedahan yang dilakukan biasanya adalah pembedahan dengan bius setempat, pesakit akan sedar, dan traditionally dahulunya kita menggunakan tourniquet atau alat penjerut pada lengan pesakit semasa pembedahan untuk kurangkan pengaliran darah ke tempat kawasan bedah supaya doktor senang melihat pembedahannya. Tapi sekarang kita ada satu teknik namanya WALANT, WALANT. Ia adalah singkatan untuk Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet. Di tempat yang saya bertugas sekarang ini memang saya menggunakan teknik ini untuk semua pesakit untuk masalah tangan, terutamanya pesakit yang ada carpal tunnel syndrome. Kelebihan teknik ini adalah kita tidak perlu menggunakan tourniquet, jadi pesakit lebih selesa. Keduanya, pesakit sedar sepenuhnya, pesakit boleh bersembang dengan doktor, bercakap pasal keadaannya. Doktor juga boleh berhubung dengan pesakit, bertanya pasal keadaan semasa pembedahan sedang berlangsung. Kadang-kadang pesakit boleh mendengar radio atau melihat TV, iPad sebagainya. Memang selesa sangatlah dengan teknik yang baru kita buat ini. Tapi kalau ikutkan dia punya teorinya, teknik ni sebenarnya sudah berada di negara kita untuk beberapa tahun kebelakangan ini. Banyaknya hand surgeon yang menggunakan teknik WALANT dan ia sangat membantu dalam pembedahan untuk carpal tunnel syndrome. Ya, doktor, kalau penyakit ini tidak dirawat, boleh tak ia menyebabkan kecacatan kekal pada median nerve itu? Dan sebab kadang-kadang ada setengah pesakit tu tahap tolerance sakit dia tu berbeza-beza setiap individu. Ada yang dah sakit lama baru lah nak pergi jumpa doktor, dan kalau tak dirawat tu apa mungkin risikonya, doktor? Betul, soalan yang baik. Sebab banyak kita tengok pesakit yang takut jarum, takut doktor pun ada. Jadi mereka tidak datang sehinggalah penyakit itu menjejaskan aktiviti harian dan sangat kronik. Seperti saya ceritakan tadi, pesakit yang datang dengan keadaan yang kronik, contohnya pesakit yang sudah mempunyai otot tangan yang kecut,
muscle wasting berada di peringkat kronik lah kalau ikutkan dalam carpal tunnel syndrome ini. Pesakit ini memang memerlukan pembedahan. Apakah yang akan berlaku sekiranya mereka tidak melalui pembedahan itu? Otot yang sudah kecut tidak akan kembali, maksudnya fungsi tangan itu kita kata akan kekalah dalam keadaan itu. Satu, fungsinya akan terjejas. Seperti yang kita tahu sekarang, apabila otot pada ibu jari itu kecut, 50% atau lebih daripada fungsi tangan terjejas. Agak serius lah ya keadaan macam tu. So satu, yang pertamanya, jika tidak melalui pembedahan untuk pesakit yang dalam tahap kronik, pertamanya fungsi akan terjejas. Keduanya, sakit, kebas dan juga simptom lain akan berterusan. Ketiganya, tangan ini digunakan untuk membuat kerja. Seharusnya tangan ini dalam keadaan yang sihat. Jadi pekerjaan ataupun aktiviti harian pun akan sangat terganggulah. Doktor, tadi doktor ada jelaskan berkenaan kaedah rawatan dan salah satu kaedah rawatannya adalah suntikan steroid dan mungkin kita nak tahu steroid selama ni ada beberapa kebimbangan yang timbul berkenaan dengan steroid. Adakah apabila suntikan steroid ataupun tablet steroid itu dimakan dapat mewujudkan satu kesan sampingan atau sebaliknya? Baik, kalau ikutkan kita ada banyak kelebihan dengan penggunaan ubat steroid yang berupa suntikan berbanding dengan ubat makan steroid. Secara amnya fungsi steroid ini adalah untuk kurangkan sistem imun badan, untuk mengurangkan radang di kawasan. Apabila pesakit memakan ubat oral steroid, so dia punya fahaman adalah ubat itu akan diproses dalam badan. Satu badan akan menerima kesan steroid sebelum ia sampai ke tangan, contohnya. Tapi apabila pesakit melalui proses suntikan, dia punya kesan adalah di situ saja, kawasan setempat, kita kata local effect. So itu pertamalah. Yang keduanya, steroid ini untuk carpal tunnel syndrome akan mengurangkan radang di kawasan median, saraf median tadi, dan juga mengurangkan simptom. Kalau kita ikut teorinya, suntikan steroid ini biasanya adalah terbaik untuk pesakit dalam peringkat pertengahan atau pesakit yang betul-betul tidak mahu melalui proses pembedahan atau tidak fit for surgery lah. Kita ada pesakit yang memang tidak sesuai untuk pembedahan. Ya, doktor, tahap kesembuhan untuk penyakit ini pula bagaimana, doktor? Sekiranya dengan rawatan-rawatan seperti fisioterapi, pemakaian splin dan juga suntikan steroid, dan malah ada yang juga pergi ke cara rawatan pembedahan, tahap kesembuhannya itu bagaimana, doktor? Baik, so tahap pembedahan, tahap penyembuhan pesakit bergantung kepada satu faktor, iaitu tahap ketika pesakit itu datang berjumpa doktor lah. Umpamanya kalau pesakit datang dalam tahap yang sangat advance, chronic stage, dia mengharapkan kesembuhan seperti dulu, tangannya sihat, memang kita tak dapat lah. Kalau pesakit itu datang dalam peringkat awal dengan rawatan yang sesuai, memang kita tahu keberkesanan atau outcome dia punya kesudahan memang sangat baik. Pesakit yang datang pada peringkat awal, jika memakai splin, mengambil ubat anti radang, mungkin melalui proses suntikan, kita kata percentage untuk baik itu memang sangat tinggi. Saya tak dapat memberikan figure, tapi percentage-nya sangat tinggi. Untuk pembedahan pula, pesakit dalam peringkat pertengahan atau pesakit kronik, bila datang dan melalui pembedahan, juga outcome ataupun kesudahannya memang sangat baiklah. Maksudnya simptom akan banyak berkurangan. In fact, pembedahan dilakukan bertujuan untuk menghilangkan terus simptom radang pada saraf median itu. Prof, doktor boleh jelaskan apakah agaknya saranan kepada orang ramai yang mungkin masih lagi takut ataupun tidak pasti sebenarnya mereka mengalami sindrom ini, sebab seperti yang doktor katakan, jika ia datang lewat untuk berada di perawatan, ia mungkin akan memberikan kesan yang panjang. Jadi apa agaknya saranan doktor? Okey. Jadi saranan saya kepada mereka yang takut, jangan takut ya, bawa bertenang. Ini sakit adalah sakit yang boleh kita rawat sekiranya pesakit datang awal. Kalau kita ikut dia punya turutan lines of treatment, memang mudah. Kita pakai splin, ubat makan. Pembedahan hanya adalah untuk pesakit yang betul-betul memerlukannya ataupun pesakit dalam tahap yang kronik. Sekiranya pesakit itu memerlukan pembedahan sekalipun, kita ada teknik-teknik yang sangat selesa.
untuk mengurangkan sakit, juga untuk menghilangkan simptom carpal tunnel ini melalui pembedahan. Ya, doktor, kalau mengikut pengalaman doktor, kebanyakan pesakit-pesakit doktor tu yang datang mendapatkan rawatan, mereka pada tahap mana? Dan juga untuk mereka di luar sana yang menonton ini, sebenarnya pada tahap berapa ataupun kesakitan yang bagaimana yang perlu mereka rujuk kepada doktor? Okey, seeloknya pesakit yang datang untuk mendapatkan rawatan, eloklah datang pada peringkat awal. Bila datang pada peringkat awal, seperti yang kita cerita tadi, simptom-simptomnya, dia punya rawatan pun sangat berkesan untuk pesakit yang datang dalam peringkat awal. Pesakit, daripada pengalaman saya, rata-rata pesakit kita lah, masyarakat kita biasanya takut untuk jumpa doktor, tapi sebenarnya doktor okey je, pesakit yang takut. Jadi bilanya pesakit datang jumpa doktor dalam keadaan tangan itu sendiri sudah dalam keadaan kronik lah, kita kata advanced stage, masyarakat kita secara umumnya selalu menyimpan kesakitan itu, cuba untuk tidak datang berjumpa doktor sehingga benda itu tidak dapat dikawal lagi, sehingga ia betul-betul menjejaskan fungsi harian, barulah dia datang. So bila keadaan pesakit datang dalam keadaan yang very advanced, kronik, rawatan yang boleh kita tawarkan keberkesanannya pun agak kurang lah. Jadi rasanya take home message di sini, mesejnya adalah kalau rasa-rasa kita mengalami sindrom carpal tunnel atau apa-apa sakit, segeralah berjumpa doktor untuk rawatan yang sesuai. Okey, baik. Terima kasih Dr. Muhammad Faizal Sikandar yang merupakan pakar ortopedik UiTM Private Specialist Center UPSC, dan kami sebentar tadi berbincang berkenaan sindrom terowong carpal ataupun carpal tunnel syndrome. Jadi bagi anda yang mungkin ada beberapa simptom, segeralah berjumpa dengan doktor sebelum ia melarat, ataupun kita kalau boleh nak mengelakkanlah proses pembedahan kerana mengikut doktor tadi kadar kesembuhan itu jika ia kronik, ia agak susah sikit untuk dirawat. Dan saya kira itu masa yang kita ada untuk pagi ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Muhammad Faizal kerana sudi bersama kami pagi ini. Saya Nur Syazwani Safsham. Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Bye.